Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so bila awak dah buka video cikgu ni, maksudnya kamu dah join lah kelas fizik. Okay, tahniah dan terima kasih. Alhamdulillah. Okay, so hari ini kita nak masuk subtopik terakhir dalam tajuk kegravitian, iaitu satelit buatan manusia. Okay, seperti yang kamu lihat sekarang ni, itulah satelitnya. Okay, so semua orang pun tahulah. Okay, apa itu satelit kan? Okay, seterusnya. Baik, session angkasa antarabangsa gambar di belakang ini, gambar belakang cikgu ni, okey, adalah session ISS, okey. Kemudian kita boleh nampak lah, okey, sebab dia tidaklah terlalu tinggi, okey, dan dia mengorbit pada ketinggian 408 km berbanding dengan Miasat. Okey, Miasat adalah ni satelit ni. Satelit Miasat lebih jauh orbit dia dan juga dia bergerak pun dalam kelajuan linear yang tertentu lah. Okay, so yang ni untuk Miasat lah. So kita tak nampak dengan mata kasar kita. Okay, seterusnya kita nak tengok dalam tajuk ini. Okay, bagaimana satelit itu dia mengorbit. Okay, dia mengorbit. Okay, bagaimana dia mengorbit tanpa dia jatuh ke bumi. Okey, macam mana dia boleh bergerak dekat dalam orbit dia tanpa dia jatuh ke bumi. Okey, so satunya adalah disebabkan dia ada daya graviti. Okey, dia ada daya graviti, maka dia boleh mengelilingi bumi lah. Okey, contohnya kita macam bola kan, bola kalau kita lambung ke atas, dia masih ada daya graviti lah sebab dia jatuh ke bawah. Okey, satelit pula kenapa dia ada di atas tapi dia tak jatuh ke bawah. Okey, so yang pertama tadi macam bola juga kita ada daya graviti. So yang pertama, okey, daya graviti adalah daripada formula inilah yang kita belajar 3.1 hari tu. Okey, dalam hukum kegravitian Newton. Okey, F sama dengan G(m)(m) R kuasa 2. Okey, per R kuasa 2, di mana G adalah pemalar kegravitian, M adalah jisim bumi, okey, M kecil itu adalah jisim satelit dan R kuasa 2 itu adalah jejari ataupun jarak satelit dengan bumi. Okey, kemudian kenapa dia tak jatuh? Dia juga mempunyai daya memusat. Contoh kita belajar daya memusat bila kamu letak bola ke apa ke dekat tali, lepas tu kita pusing kan. So kita pusing, dia tak jatuh lah pun. Kan dia tetap bergerak macam tu lah. Okey, dia tak terkena pun kamu kan. Jadi maknanya dia tak jatuh lah. Okey, jadi dia ada daya memusat. So daya memusat apa formula dia? F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey. Kemudian kita boleh samakan persamaan tersebut. So jadi kita boleh nampak kat sini lah, ini F, ini F. So bila dua-dua F, maksudnya yang ini mestilah sama dengan yang ini. Okey. Jadi bila kita samakan, dia jadi macam ni lah. mv kuasa 2 per R sama dengan G(m)(m) per R kuasa 2. Okey, kemudian kat sini kita boleh potong lah mana yang sama, M kecil sama boleh potong. Okey, kemudian R pun sini ada satu R, dua-dua ada satu R lah. Okey, kemudian kita boleh bawa R tu ke atas. Okey, so ini semua matematik lah. Okey, cikgu betulkan, cikgu selesaikan, permudahkan, akhirnya kita dapat macam ni. V sama dengan Gm per R. Okey. So sebab yang ni tadi kan, cikgu ulang balik. Ni kita boleh potong. Kemudian yang ni kita bawa naik atas. So bila kita bawa naik atas, kita akan dapat macam ni nanti. Gm R. Bawah ni kan R kuasa 2 kan. So boleh potong yang ini dengan R satu lagi. So dia tinggallah Gm per R. So untuk dapat V sahaja, sebab ini V kuasa 2, untuk dapat V sahaja kita square root lah. Okay, so kita dapat rumus ini. So ini adalah kita panggil sebagai laju linear. Di samping dia ada daya memusat, dia kena ada satu kelajuan. Okay, dia akan bergerak dengan kelajuan itu. Okay, kalau dia slow daripada kelajuan tersebut, kalau dia slow daripada kelajuan ini, dia mungkin akan jatuh ke bumi. Okay, so dia kena bergerak dengan kelajuan linear ini supaya dia tetap dalam orbit dia. Okay, so ini dalam modul kamu lah dalam modul kamu muka surat 76. Okay, so ini formula yang terakhir itulah.
Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. GM adalah mala. Okey, laju linear GM ni yang ni lah ya. Okey, ni nilai ni adalah mala lah. Okey. G tu adalah pemala kegravitian dan nilai yang tetap. Okey, so laju linear bergantung kepada jejari objek tersebut. Okey, jejari orbit dia. Okey, jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, jadi orbit dia inilah. Okey. Ini seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ini. Okey, kalau kita ada satu ni bumi, okey, ini dia punya satelit. Jadi jarak dia kita ambil daripada pusat bumi kan. So jarak dari sini ke sini adalah jejari lah, jejari bumi. Kemudian dari sini ke sini adalah ketinggian dia daripada muka bumi. Itu H lah. Okey, jadi R di bawah ini kita gantikan dia sebagai R besar tambah H. So daripada formula tadi dapatlah formula yang terbaru ini. Okey, seterusnya. Okey, apakah syarat supaya satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian yang tertentu mengelilingi bumi dengan jejari orbit R? Okey, apakah syarat dia? Okey, maksud tadi samalah cikgu cakap tadi. Apa yang kita perlu supaya dia tu dapat mengorbit tu pada jarak yang kita tetapkan tu. Okey, kita nak bagi dia bergerak dalam jarak yang ditetapkan itu, kita kena pastikan laju dia tu samalah. Okey, so laju tu adalah laju linear. Okey, so inilah jawapan dia. Okey. So inilah jika satelit itu diberikan laju linear satelit. Alright. So tak payah salin panjang-panjang pun tak apa. Salin yang itu sahaja sebab dia punya tempat kosong tu sikit je kan. Takut tak muat. So kita ambil jika satelit itu diberikan laju linear satelit. Okey, seterusnya. Alright. So kita pergi kepada ini dia punya formula dia. Kita pergi kepada soalan terus. Okey, sebuah satelit sistem kedudukan sejagat GPS mengorbit bumi, hitung laju linear satelit jika ia berada pada ketinggian H. Okey, so dah ada pun kat sini dia minta laju linear. So laju linear V itulah formula dia, GM per R kuasa GM per R kan mula-mula, tapi kita tengok balik R itu adalah jarak itu jarak dia mana, yang mana. Okey. So kita tengok gambar kat belakang ni. So dia berada di atas permukaan bumi lah kan. Jadi kita kena ambil jarak jejari bumi tambah dengan jarak di atas muka bumi. Yang ini. Kan? So dapatlah formula, teruslah dapat jawab dia punya formula dia macam ni. Okey, sebenarnya samalah dia punya formula, cuma R itu kena tengok. Kalau dia betul-betul atas permukaan bumi, kita boleh guna R jejari bumi sahaja. Okey, tapi kalau dia di atas permukaan bumi, kena tambah nilai tinggi dia daripada permukaan bumi. Okey, jadi masukkan sahaja nilai. Okey, G ni adalah ini. Okey, kemudian M adalah jisim. Jisim apa? Jisim bumi. Okey, mana jisim bumi? Okey, yang ini. Kemudian R tambah H adalah R jejari bumi tambah dengan H. Okey, so tengok kat situ ada kilometer dengan meter. So pastikan unit dia sama. So dapatlah nilai ini. Okey. Alright, seterusnya. Cikgu ubah pergi sini pula cikgu. Okey, dalam orbit yang stabil, laju linear ialah V sama dengan GMR tambah H. Okey, ni tak ada kat situ. Okey. Yang ini dengan yang ni tak ada ya dalam buku modul kamu. Okey, ni secara kita nak lebih faham lah. So laju linear ni adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit mengelilingi bumi. Pecutan memusat satelit itu adalah sama dengan pecutan graviti. Okey. So apakah yang akan berlaku kepada satelit jika laju linear menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya? Macam cikgu cakap tadi, kalau dia tak laju seperti laju satelit tu, apa akan berlaku? Mungkin dia akan jatuh ke bumi. Okey, so satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Okey, katakan tadi okey, cikgu lukis, kita kata ini bumi. So ini dia punya orbit. Okey, so satelit tu berada dalam orbit dia. So dia kena bergerak itu dalam laju satelit.
Kalau dia tak sampai laju satelit tu, dia mungkin akan jadi orbit yang lebih rendah ataupun mungkin terus jatuh. Okey? Dan akan menjadi haba dan boleh menyebabkan satelit itu terbakar. Okey? Ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar mendekati bumi sehingga memasuki atmosfera. So, bila masuk atmosfera, so dia ni dengan udara, bergeser dengan udara, jatuh dan terbakar. Kan? Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok satelit geopegun dan juga bukan geopegun. Okey, satelit geopegun ni adalah satelit dia pegun. Okey, pegun. Pegun tu maksudnya dia berada dekat, katakan kita dekat atas permukaan bumi ni, kita duduk kat atas permukaan bumi ni kan. Jadi kita nampak satelit tu betul-betul atas kepala kita lah. Walaupun kita duduk sini, dia dekat atas kita yang ni. So kalau kita duduk sini pun dia ikut juga, masih juga kat kepala kita. Jadi kita anggap dia tu pegun lah. Okey, itu satelit geopegun. Okey. So, apa ciri-ciri geopegun? Okey, satelit yang bergerak mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu. Okey, berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Okey, bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi. Okey, katalah kita duduk kat sini tadi kan. So, kita bergerak ikut sini, dia pun akan bergerak juga ikut kita. Okey, so kita bergerak mengelilingi bumi 24 jam. Dia pun akan bergerak dalam tempoh 24 jam. Okey, so sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. So dia berada di permukaan yang sama lah. Okey, di permukaan bumi. Okey, itu satelit geopegun. Kemudian okey, satu lagi cikgu terangkan. Contohnya kan, satelit geopegun ni kalau kita dekat rumah kamu nanti, kan semua rumah lah ada piring astro tu kan. So piring astro tu, katalah piring astro tu, jadi dia memerlukan satu, kita kata piring astro tu kat sini. So satelit tu perlu berada betul-betul kat atas dia ni. Okey, perlu pegun lah supaya dia memancarkan isyarat tu dapatlah dekat piring astro. Dan kita tengok piring astro kita semua mengarah kepada satu tempat sahaja. Betul? Okey. Jadi kalaulah kata dia tidak pegun di situ, kalau kata dia tak pegun, kata dia sekejap-sekejap kat sini, so kita tak dapatlah kita tak dapatlah satu signal yang tepat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni satelit bukan geopegun. Tak apa ya. Kalau tak sempat salin, cikgu akan bagilah. Okey, PowerPoint yang ini. Okey, satelit bukan geopegun adalah sebaliknya lah. Okey, satelit yang bergerak mengelilingi bumi dengan ketinggian orbit yang berubah-ubah. Okey, kemudian biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau berubah-ubah. Dia tidak berada pada satu orbit yang ni, kejap atas, kejap bawah. Okey, biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi. Okey, kemudian mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek ataupun mungkin lebih panjang daripada 24 jam. Okey, bergantung kepada ketinggian orbit tu lah. Okey, sebab dia mungkin orbit dia lebih rendah. So, kalau lebih rendah mungkin masa dia lebih cepat. Kalau orbit dia lebih tinggi, mungkin masa dia lebih lama. Okay, berada di atas kedudukan geografi bumi yang berubah-ubah. Okay, so kalau nak hafal, kamu hafal satelit geopegun. So bukan geopegun, adalah sebaliknya. So so persamaan dia, orbit ni akan semua mengelilingi bumi, dan juga laju linear dia kita menggunakan formula yang itulah. Okay, dan seterusnya ini dia punya perbezaan. Okey, sama macam cikgu terangkan tadilah daripada atas persamaan ciri-ciri dia tadi tu, dia letakkan dalam satu table sahaja. Okey, ini contoh Okey, ini masa 24 jam tadi. Okey, ini dah diterangkan, kedudukan pun dah diterangkan. Okey, fungsi dia adalah untuk satelit komunikasi. Okey, yang cikgu cakap tadi astro tadi kan, untuk komunikasi. So yang ini fungsi dia perimejan bumi GPS untuk kaji cuaca. Ini contoh miasat. Yang ini contoh-contoh dia lah. Tungsat, Razaksat, Pipit, ISS. Itu contoh yang geopegun. Okey, yang tidak tetap. Okey. Seterusnya. Okey, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Seterusnya kita akan sambung GM hari esok.
Okey. So cikgu harap kamu boleh siapkan, lengkapkan modul kamu, muka surat 76 dan 77 setakat yang kita belajar. Okey. Dan cikgu juga akan beri tambahan video untuk lebih memahami apa yang cikgu ajar tadi tu. Okey. So itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa buat tugasan dan hantar pada cikgu.